السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله والقرابة والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي. الحمد لله. أما بعد، alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat bagi umur, atas nikmat sehat tubuh badan yang Allah kurniakan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah ini untuk salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sementara menunggu masuknya salat fardu Isya, yang insya-Allah kita akan kerjakan secara berjemaah juga, yaitu dengan sebaik-baik cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat berjemaah. Kita sambung muzakarah ilmu kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati Ilmu Tasawuf, ilmu asas bagi ilmu tasawuf. Kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati. Qala al-musannifu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala, dan telah berkata pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Mudah-mudahan ilmu yang kita baca dalam kitab beliau ini memberi manfaat untuk beliau, dan terutamanya untuk kita yang belajar ilmu ini, manfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada muka surat 13. Kita telah selesai membincangkan ataupun mengupas berkaitan dengan mukadimah dan juga pendahuluan kitab. Kita masuk kepada 7 anggota. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Anggota yang 7 ini merupakan anggota zahir yang tempat masuknya dosa-dosa. Jadi pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyatakan kepada kita 7 anggota yang menjadi penyebab masuknya dan mengotorkan hati kita. Bermula daripada mata kita, kedua mata kita, telinga kita, lidah, perut, faras ataupun kemaluan, 2 tangan dan 2 kaki. Jadi 2 anggota ini tempat masuknya dosa. Jadi pengarang kitab mengajar ataupun menyatakan kepada kita penyakit-penyakit ataupun dosa-dosa yang boleh masuk melalui 7 anggota ini, dan pengarang kitab juga menyatakan kepada kita cara-cara untuk kita bersihkan ataupun cara-cara untuk kita ubat penyakit, ataupun cara-cara untuk kita halang dosa-dosa daripada masuk melalui 7 anggota ini. Jadi yang pertama pada malam ini kita bicara berkaitan dengan 2 mata. Fasal yang pertama pada menyatakan mata, ketahui olehmu bahwasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau. Mata ni tak ada orang yang boleh cipta, tak ada makhluk yang boleh cipta mata ni melainkan Allah.
Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh cipta mata. Walaupun makhluk boleh cipta mata sekalipun, mata itu tak boleh fungsi dia sama, tak boleh menjadi fungsi seperti mana yang Allah cipta. Nama pun mata palsu, fungsi dia tak sama. Seandainya seorang tu hilang biji mata dia, sebelah daripada mata jadi buta, digantikan dengan mata palsu. Mata palsu tu hanya semata-mata hiasan, nak bagi nampak elok. Pada hakikatnya mata yang palsu tu tidak sama fungsinya seperti mana mata yang Allah jadikan. Kerana beberapa faedah ataupun manfaatnya bangsa akhirat dan bangsa dunia. Jadi Allah, tujuan Allah jadikan mata untuk kita ni bukan sia-sia. Wa ma khalaqnakum abasa. Allah tidak jadikan satu benda kepada kita ni sia-sia. Semuanya ada manfaat. Yang pertama sekali, tujuan Allah jadikan anggota kita ni untuk makrifah, untuk ma'rifah ataupun untuk kenal dia. Itu tujuan yang pertama bangsa akhirat. Di samping kita gunakan untuk mata kita ataupun panca indera lain ni untuk kenal dia melalui ibadah-ibadah yang diperintahkan, sama ada yang wajib ke yang sunat, melalui zikir-zikir dan lain-lain yang kita gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab dan lain-lain amal ibadah yang kita lakukan tu, semuanya tidak lain tujuan dia untuk makrifah ataupun untuk kenal kepada Allah. Jadi tidak ada yang boleh menjadikan mata kita ni melainkan hanya Allah. Jadi daripada mata yang Allah jadikan pada kita ni, tiap-tiap hari kita tengok cermin, kita tengok dua biji mata kita ni, kita kenal ataupun kita ingat di dalam hati kita bahawa tidak ada yang boleh menjadikan mata yang sebegini hebat melainkan hanya satu kuasa, iaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setengah daripada segala faedah ataupun manfaat yang bangsa akhirat, kegunaan mata ataupun manfaat untuk tujuan akhirat dan tujuan Allah jadikan untuk kita untuk mendapat pahala dan mendapatkan ganjaran di akhirat ni, memandang kepada langit. Jadi kita pandang kepada apa juga yang Allah ciptakan, sama ada langit, matahari dan bulan dan bintang dan lain, daripada apa juga yang Allah jadikan daripada pokok, gunung ganang, hutan belukar dan macam-macam, segala binatang yang Allah jadikan. Semua tujuan tu kalau kita pandang dengan pandangan ma'rifah kepada Allah, maka jadi pahala. Kalau kita sekadar pandang cantiknya, cantik apa bulan, cantik bintang, cantik gunung ganang, kita tengok hutan hijau, kita kata cantiknya, pandang pemandangan ni hijau, sekadar kita tengok cantik sahaja, tak jadi manfaat, tak jadi pahala. Kalau kita tengok dengan pandangan ma'rifah kepada Allah, pandangan cerah mata hati kita, maksudnya kalau kita pandang matahari sebegini hebat, tentu yang menciptakan matahari ini lebih hebat lagi. Baru kata apa, kita nampak tidak ada makhluk yang boleh menjadikan sebegini hebat matahari melainkan Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makhluk-makhluk yang Allah jadikan, bulan, bintang, matahari dan lain-lain, tanda wujudnya Allah. Tidak ada satu benda makhluk yang menjadinya sendiri melainkan ada yang menciptanya. Jadi tanda-tanda wujudnya Allah itu adanya makhluk ini. Kita belajar dalam ilmu tauhid. Jadi kita melihat satu benda tu, nampak Allah. Jangan nampak makhluk, tapi nampak Allah. Supaya berdalil engkau dengan dia di atas adanya Allah Ta'ala itu. Jadi kita tengok segala makhluk yang Allah jadikan seperti matahari, bulan, bintang dan lain-lain itu, untuk kita jadikan dalil sekurang-kurangnya. Dalil sekurang-kurangnya untuk kita kenal Allah, bahawa dengan dalil itu menunjukkan kepada wujudnya Allah. Kalau orang tanya kita apa dalil wujud Allah, kita pun kata matahari, adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, itu dalil wujudnya Allah. Tidak ada satu kuasa lain yang boleh mencipta bulan, bintang, matahari itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan lain atas nama Tuhan semata-mata, atas nama panggilan, bukan Tuhan. Tuhan yang hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu sekurang-kurang dalil. Jadi dalam ilmu akidah ni kita pada peringkat awalnya kita belajar ilmu akidah ni kita kena datangkan dalil. Walaupun hakikatnya dalam ilmu tauhid kita tidak boleh taklid kepada mana-mana. Maksudnya kita tidak boleh bertaklid kepada, kita kena nampak sendiri dengan hati kita, dengan mata hati kita. Kita tidak boleh nampak kepada dalil sama ada dalil Al-Quran ke ataupun dalil hadis ataupun berpegang kepada guru. Dalam ilmu akidah mesti nampak dengan mata hati kita, dengan sebab ilmu akidah adalah ilmu yang pegangan hati. Jadi kita kena nampak dengan mata hati kita sendiri. Tapi pada peringkat awalnya kita, untuk kita kenal Allah melalui sifat-sifat Allah dengan berdalilkan sama ada dalil daripada Al-Quran ataupun daripada hadis ataupun dalil akal kita. Itu pada peringkat permulaan. Tapi kita terus belajar dan belajar dan terus belajar, lama-lama kita tidak perlukan kepada dalil bila kita dah nampak sendiri dengan mata hati kita. Dan setengah daripadanya melihat akan Al-Quran. Manfaat akhirat juga mata ni Allah jadikan untuk kita melihat kepada mushaf Al-Quran. Melihat pada Al-Quran sahaja dah dapat pahala, belum baca lagi. Bila baca satu huruf Allah bagi ganjaran 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Kalau kita melihat saja kepada Al-Quran pun dah ada pahala, apatah lagi kita membaca, bahkan berlipat-lipat kali ganda pahala. Begitu juga kita lihat kepada kitab-kitab ilmu-ilmu. Kita melihat kepada wajah suami kita, kita melihat kepada wajah isteri kita dengan pandangan kasih sayang, dapat pahala. Kita melihat kepada wajah kedua ibu bapa kita, ada pahala. Dan lain-lain perkara kebaikan yang kita melihatnya dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan makrifah kepada Allah, ada pahala di situ, ada ganjaran. Dan kita memandang kepada tempat-tempat menuntut ilmu, sama ada madrasah ke ataupun masjid surau ataupun tempat kita mengaji ilmu, kita memandang kepada tempat itu pun ada pahala. Apatah lagi kita duduk di dalam majlis ilmu itu, kita menadah kitab, kita mengambil ilmu daripada guru-guru dan sebagainya, pahala berlipat ganda lagi lebih. Dan setengah daripada faedahnya ataupun manfaat mata yang Allah jadikan untuk bangsa dunia ataupun untuk manfaat dunia itu, yang pertama melihat perusahaan engkau. Jadi untuk manfaat dunia, semata-mata dunia, kita melihat pada perniagaan kita, kita melihat kepada hasil usaha kita untuk untuk dapatkan rezeki, dan kita gunakan mata kita untuk tujuan kita mendapatkan rezeki. Dan melepas engkau daripada segala yang menyakiti, dengan mata yang Allah jadikan juga di dunia ini untuk kita tak langgar, kita jalan kita tak masuk lubang, kita tak pijak duri, tak sepak batu ke, seperti jatuh dan berlaga. Dan bermula mensyukur akan mata itu. Cara untuk kita mensyukuri akan nikmat mata itu, iaitu dengan memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Cara untuk kita bersyukur dengan nikmat mata yang Allah jadikan di dunia, yang pertamanya, jangan tengok benda-benda yang Allah haramkan. Kalau kita pandang juga, maksudnya kita telah kufur nikmat. Wa ista'azana rabbukum la in kafartum la azidannakum. Jika kamu syukuri atas nikmatku, nescaya aku akan tambah nikmat, beri keberkatan pada mata. Allah jadikan mata kita berberkat dengan perantaraan mata yang Allah jadikan pada kita. Jadi berkat mata tu. Mata tu kita dapat gunakan untuk manfaat akhirat. Dapat pahala dengan mata tu. Wala in kafartum, jika kamu kufur nikmat, kamu guna mata untuk melihat kepada benda-benda yang haram, inna adzabil syadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Seperti perkara yang haram yang kita tengok tu, seperti melihat perempuan yang lain daripada isteri. Perempuan-perempuan lain selain daripada isteri haram kita tengok. Kata ulama, kita haram melihat perempuan-perempuan lain selain daripada isteri itu, sama ada kita tengok tu dengan berhayi, dengan syahwat, lebih-lebih lagi haram. Ataupun kita tengok perempuan yang lain pada isteri itu tanpa syahwat sekalipun, haram. Bukan maksudnya kita kena tutup mata, maksudnya kita tengok dengan sengaja tengok, haram, walaupun tak ada syahwat sekalipun.
seperti melihat perempuan yang lain daripada isteri, dan sahaya selain daripada melihat kepada hamba kita sahaya. Hamba itu hamba yang kita miliki, dan mahramnya, dan juga mahram. Selain daripada itu, kalau kita memandang perempuan lain sama ada selain daripada isteri kita ke, ataupun selain daripada hamba sahaya kita, ataupun selain daripada mahram kita, hukum dia adalah haram, walaupun kita tengok tu dengan tak ada syahwat sekalipun. Tertengok dimaafkan. Seperti mana Nabi, sahabat Nabi pernah tanya kepada Nabi SAW, adakah aku dengan tidak sengaja melihat, adakah dikira haram, berdosa? Nabi kata pandangan pertama adalah adalah bagi kamu, maksudnya tak berdosa. Tapi kamu kena segera palingkan pandangan kamu daripada melihat. Walaupun kita tengok sekali tapi lama, dah dikira haram, sengaja. Maksudnya kita tertengok kepada perempuan lain, cepat-cepat kita palingkan muka. Dan juga haram seperti melihat akan yang muda beliau, sama ada pada kalangan lelaki muda-muda pun kita tak boleh tengok, boleh nak syahwat tu. Sebab tu muncul golongan-golongan gay, lelaki minat dengan lelaki. Lelaki pun kita tak boleh tengok lama-lama sangat. Tengok sekali tengok, kalau kita tengok lama-lama dia boleh nak syahwat. Sebab syaitan ada di situ. Sebab tu munculnya golongan gay. Seperti mana yang semalam AJK daripada Masjid As-Salam, ada seorang tu yang bahagian keselamatan, dia kata ada sekali tu rombongan KKM buat lawatan ke Masjid As-Salam. Ada doktor tu yang dia memang khusus bidang penyakit HIV, betul tak? Penyakit HIV. Dia kata doktor tu kata dalam Hulu Selangor ni kes HIV yang paling tinggi di kawasan Bukit Beruntung dan Bukit Sentosa. Saya pun terkejut kan. Kes yang paling tinggi dalam Hulu Selangor, kes HIV, sama ada perkongsian jarum penagih dadah ni ke, ataupun hubungan seks bebas, banyak di Hulu Selangor. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, kata dia, kes yang paling banyak sekali berlaku di Bukit Beruntung dan Hulu Selangor ni, yang antara terbanyak penyakit yang dapat penyakit HIV ni hubungan sejenis, sama ada gay ataupun lesbian. Mudah-mudahan di kawasan kampung kita ni, di Departemen Cepaka ni tak ada. Mudah-mudahan. Dan seperti melihat akan muda beliau, dan seperti melihat akan aurat lelaki. Lelaki sesama lelaki pun haram buka aurat. Boleh buka aurat seperti mana biasa. Kalau kita dalam rumah, kita pakai seluar panjang ataupun kita pakai kain, kita pakai lengan pendek. Sesama lelaki pun macam tu, haram kita pakai seluar pendek dalam rumah, walaupun sesama lelaki sekalipun. Ataupun lebih-lebih lagi pakai seluar dalam saja sama lelaki. Ataupun mandi buka aurat, lagilah haram. Lelaki sama lelaki pun wajib tutup aurat tu, seperti mana biasalah aurat biasa. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau, jaga mata engkau, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 30. Jadi amaran perintah Allah, ataupun perintah Allah ataupun peringatan Allah supaya kita jaga mata. Haram kita tengok kepada perkara-perkara yang haram bagi lelaki. Surah Al-Mu'min, surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin, katakanlah wahai Muhammad kepada lelaki-lelaki yang mukmin ataupun lelaki-lelaki yang beriman. Khitab ataupun perintah Allah ni kepada lelaki yang beriman, sebab hanya lelaki yang beriman sahaja yang boleh taat perintah Allah. Allah tak gunakan perkataan muslim di situ, muslimin. Kulil muslimin, katakanlah bagi lelaki yang Islam. Allah tak kata. Tapi Allah khusus sebut, katakanlah wahai Muhammad, bagilah tahu pada umat kamu yang beriman, lelaki-lelaki yang beriman. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, pastikan taat kepada perintah Allah. Apa yang akan beritahu kepada kita.
wahai lelaki-lelaki yang beriman, yaghuddu min absarihim, wajib kamu sekat ataupun wajib kamu tahan pandangan kamu, halang pandangan kamu daripada melihat akan absarihim, akan pandangan-pandangan kamu itu. Tidak kamu sekat daripada melihat perkara-perkara yang haram, perempuan-perempuan yang bukan mahram kita, ataupun lelaki-lelaki kita tengok dengan pandangan syahwat, ataupun perempuan-perempuan yang bukan isteri kita yang kita melihat dengan pandangan syahwat, ataupun walaupun tak ada pandangan syahwat sekalipun haram kita melihat kepada perempuan-perempuan lain yang bukan mahram kita dan bukan isteri itu. Haram. Sekat pandangan kamu, tahan pandangan kamu. Sekiranya kamu terlihat, hendaklah kamu palingkan secepat mungkin ke arah lain. Wa yahfazu furujahum, hendaklah wajib, wahai lelaki yang beriman, wajib bagi kamu pelihara akan furuj jahum, akan faras kamu ataupun kemaluan kamu. Wajib. Sama ada kamu gunakan wajib kita tahan ataupun pelihara pandangan kita dan juga kemaluan kita daripada gunakan selain daripada yang dihalalkan oleh Allah. Kemaluan lelaki hanya guna untuk isteri, tidak kepada lain. Tidak kita tunjukkan kemaluan kita pada perempuan lain ataupun pada lelaki lain ataupun kepada umum selain daripada isteri kita, ataupun kita guna kemaluan kita untuk berzina. Maksudnya kepada kita salurkan nafsu kita kepada yang haram selain daripada isteri. Dalam masalah aurat ni, suami dan isteri tidak ada aurat. Suami dan isteri itu tak ada aurat, tak ada batasan aurat. Tetapi sesama mahram, aurat yang biasa. Contoh perempuan kalau dia di rumah dia pakai kain batik dengan baju lengan pendek, tak pakai tudung, itu aurat biasa. Jadi sesama mahram boleh nampak, boleh tengok aurat biasa. Tapi yang tidak ada aurat, maksud tidak ada batasan aurat, hanya suami dan isteri sahaja. Zalika azqa lahum, yang demikian itu orang lelaki yang beriman, yang tahan pandangan mata dia, pelihara mata dia daripada melihat perkara-perkara ataupun benda-benda yang haram, dan pelihara kemaluan mereka ni. Lelaki yang beriman jenis macam ni, zalika azqa lahum, mereka ni orang-orang yang bersih suci. Orang ini betul-betul beriman kepada Allah. Inna Allaha khabirun, sesungguhnya Allah khabir, maha mengetahui, bima yasna'un, akan apa juga yang kamu kerja. Allah maha mengetahui, walaupun kamu sembunyi-sembunyi, sorok-sorok, Allah maha mengetahui. Baik, sambungan daripada ayat tu. Dalam kitab ni dia cuma ayat 30. Sambungan daripada ayat tu, ayat 31 surah An-Nur. Ini perintah khusus untuk wanita, tadi untuk lelaki. Wa qul lil mu'minat, katakanlah wahai Muhammad, berilah peringatan kepada perempuan yang beriman. Allah tak guna perempuan Islam, aqulil muslimat, lelaki apa perempuan yang Islam, Allah guna perkataan wa qul lil mu'minat, katakanlah kepada perempuan yang beriman. Yaghdudna, wajiblah mereka menyekat ataupun menahan pandangan mereka, min absarihinna, akan pandangan mereka itu. Wa yahfazna furujahunna, bukan sekadar mereka wajib tahan pandangan mereka daripada melihat lelaki yang selain daripada suami, dengan walaupun pandangan itu pandangan yang tidak ada syahwat ataupun tidak ada ghairah haram, apatah lagi pandangan yang ghairah ada syahwat, selain lelaki yang selain daripada suami. Hendaklah kita pelihara pandangan. Perempuan yang beriman wajib ditahan pandangan, dan juga wajib dipelihara wa yahfazna furujahunna, dan wajib mereka memelihara ataupun menjaga akan faras mereka, kemaluan mereka. Sama ada kata apa, kemaluan mereka tu hanya untuk suami dan bukan untuk lelaki lain yang bukan suami. Ataupun pelihara di sini juga termasuk mendedahkan orang haram, isteri.
Ini baru dikatakan dayus. Kalau suami biarkan isteri buka aurat di luar selain daripada dalam rumah, dia biarkan isteri dia buka aurat, mendedahkan aurat di luar, hukum dia haram. Dayus, lelaki jenis ni dayus, sengaja membiarkan isteri dia buat perkara-perkara haram, hukum dia dayus. Lelaki yang dayus tidak akan masuk surga. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Jadi seorang suami itu menjadi kewajipan dia untuk pastikan isteri dan anak-anak dia semua mengikut perintah Allah. Bukan ikut perintah kita, tapi ikut perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan suruh di dalam Al-Quran, wajib suami taat perintah Allah tu, sama ada untuk diri dia, apatah lagi untuk anak isteri dia. Menjadi kewajipan dia untuk menegur. Wala yubdina, dan jangan haram, maksudnya jangan bagi orang-orang yang selain daripada suami ini melihat zinatahunna, akan perhiasan-perhiasan mereka. Perhiasan-perhiasan perempuan tak boleh dilihat melainkan kepada suami, iaitu aurat seluruh tubuh badannya. Aurat tu tak boleh dilihat oleh lelaki yang lain selain daripada suami, melainkan muka dia dan juga tangan, zahir maupun batin. Tapak tangan dengan atas tangan dengan bawah tangan. Selain daripada tu kena tutup. Tutup pula dengan kain yang longgar, bukan kain yang ketat. Walaupun tutup elok, tapi kain yang ketat ataupun kain yang jarang tak dikira menutup aurat. Termasuk juga kena tutup perhiasan ni, termasuk subang, anting-anting, rantai, gelang tangan, gelang kaki, itu semua wajib tutup. Walaupun perempuan diizinkan untuk pakai gelang tangan, gelang kaki ataupun rantai dan subang ni, wajib dia tutup. Illa ma zahara minha, melainkan apa yang zahir. Apa yang zahir maksudnya yang boleh dilihat, itu muka dan juga tangan. Wal yadribna bi khumurihinna, dan wajib juga mereka menutup bi khumurihinna, akan tudung kepala, ala juyubihinna, melepasi paras dada. Perempuan wajib tutup pakai tudung. Ramai perempuan yang pakai tudung singkat, hukum dia tak, masih belum menutup aurat lagi. Sebab tu Allah tak perintah, kata ulama, Allah tak perintah pakai tudung, Allah perintah menutup aurat. Faham? Allah tak perintah pakai tudung, tapi Allah perintah menutup aurat. Bila sebut pakai tudung, macam-macam tudung kita pakai. Tapi kalau kita sebut aurat, aurat tu seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, garis panduan. Jadi kalau pakai tudung tu, pastikan tudung tu labuh melebihi paras dada, buah dada perempuan, melebihi. Tudung tu pula tudung yang longgar, besar, bukan tudung yang jenis melekat badan, nampak juga tubuh badan. Perempuan tak boleh nampak bentuk tubuh, sama ada bentuk badan ataupun bentuk payudara ke, bentuk badan haram, mesti pakai longgar. Jadi kita para suami pastikan isteri menutup aurat dengan sempurna. Pakai tudung biar pastikan lebih daripada dada. Tudung pula tudung yang longgar, bukan tudung yang melekat di badan sampai nampak bentuk tubuh. Wala yubdina zinatahunna, dan haram juga kita perempuan tu memperlihatkan akan zinatahunna, akan perhiasan-perhiasan mereka itu, sama ada aurat, illa li bu'ulatihinna, melainkan kalau dia nak bagi lihat pun, melainkan li bu'ulatihinna, melainkan yang boleh tengok ataupun pegang dan lain-lain suami mereka sahaja. Suami ini boleh pegang, boleh buat macam-macam, boleh tengok aurat seluruh tubuh isteri itu, halal bagi suami. Atau abaihinna, ataupun bapa-bapa mereka, bapa-bapa perempuan. Itu mahram lah, maksudnya aurat biasa. Kalau biasa ni maksudnya dia kebiasaannya dia pakai baju lengan pendek ataupun dia pakai kain batik, dia tak pakai tudung, itu aurat biasa. Walaupun bapa dia sendiri, walaupun adik-beradik dia, itu aurat biasa yang boleh dilihat.
Atau abai bu'ulatihinna, ataupun yang boleh lihat aurat biasa perempuan ni ataupun isteri kita ni, bapa suami mereka, maksudnya bapa mertua dia boleh tengok aurat biasa dia. Ini maksudnya yang aku nak cerita di sini, selain daripada suami ni, maksudnya yang mahram bagi perempuan ni, mahram bagi isteri kita tu. Selain daripada suami, bapa dia ataupun bapa mentua dia, atau abnaihinna, atau anak-anak lelaki mereka. Anak lelaki pun boleh tengok aurat biasa, mak dia. Atau abnai bu'ulatihinna, ataupun anak-anak lelaki suami mereka, anak tiri. Maksudnya si lelaki ni sebelum dia kahwin dengan si perempuan ni, dia dah ada anak lelaki. Maksudnya ini pun jadi mahram dia. Atau ikhwanihinna, ataupun saudara lelaki, maksud adik-beradik lelaki, maksudnya adik-beradik isteri kita yang lelaki, ipar kita lah, ipar. Atau bani ikhwanihinna, ataupun anak lelaki saudara lelaki mereka, maksudnya anak menakan, orang kata anak menakan, anak saudara kepada adik-beradik lelaki kita, itu mahram kita, jadi mahram. Atau bani akhawatihinna, ataupun anak lelaki kepada saudara perempuan mereka, adik-beradik isteri kita yang perempuan, anak lelaki kepada adik-beradik isteri kita yang perempuan. Ataupun nisaihinna, ataupun perempuan sesama perempuan yang Islam, aurat biasa. Tetapi kalau orang kafir, macam mana? Perempuan kafir dengan, bolehkah perempuan Islam buka aurat di depan perempuan yang bukan Islam? Boleh? Sama-sama perempuan, haram orang perempuan yang Islam buka aurat di depan perempuan yang bukan Islam. Walaupun kafir itu kafir zimmi sekalipun, bukan kafir harbi, kafir zimmi, haram perempuan yang Islam buka aurat di depan perempuan yang bukan Islam. Sebab bila sebut orang kafir ni, sikit sebanyak dia ada sifat khianat. Dia kemungkinan akan cerita aurat kawan perempuan yang Islam tu kepada orang lelaki yang bukan lelaki lain. Begitu juga haram isteri kita cerita aurat kawan dia yang perempuan. Dia balik rumah, dia cerita tentang jiran dia yang perempuan kat kita. Dia kata si fulanah ni, dia kalau buka tudung sekian, hukum dia haram. Begitu juga apatah lagi kita juga cerita aurat isteri kita kepada kawan-kawan kita, haram. Dan juga kita cerita hal-hal dalam kelambu kepada orang lain, haram. Banyak benda lain yang kita nak boleh bercakap, boleh bercerita. Benda-benda dalam kelambu, benda-benda dalam rumah melibatkan anak isteri kita, tak payah kita cerita. Okey, itu sesama perempuan. Itu juga sama-sama lelaki, tadi kita dah sebut lelaki sama lelaki pun ada aurat. Au ma malakat aymanuhunna, ataupun sesama hamba sahaya. Zaman kita ni tak ada hamba. Dia bila ada sistem hamba ni, apabila kita berperang dengan orang kafir, contoh kita berperang dengan orang kafir, kita tawan orang kafir tu jadi tawanan kita, maka dia jadi hamba kita, hamba yang dimiliki. Hamba ni boleh melihat kepada aurat isteri kita, boleh melihat aurat yang biasa, sama ada hamba tu lelaki ataupun perempuan, sebab dia milik kita. Awat tabi'ina, ataupun pelayan-pelayan pembantu kita, kan? Orang gaji yang lelaki yang tua, bukan lelaki yang muda, lelaki yang tua yang lemah syahwat dia tu. Dia dah tak ada keinginan pada perempuan, sama ada mati kemaluan dia ke, ataupun dia tak ada, kalau dia tengok perempuan pun dia dah tak ada syahwat dah, lemah. Boleh kita buka aurat, isteri kita buka aurat, tunjuk aurat kepada dia yang biasa tu. Ataupun
aw tabi'ina ghairil ulil irbati minar rijal. Pembantu-pembantu pelayan yang tak ingin, yang tak ada nafsu pada perempuan, lelaki-lelaki yang tu. Aw tifli alladhina lam yadhharu ala auratin nisa, ataupun kanak-kanak ataupun budak-budak lelaki yang tak ada pengetahuan, maksudnya dia tak tahu bab-bab aurat ni, dia tak tahu lagi. Biasanya budak-budak yang mumayyiz yang belum balik ni, dia tak tahu beza pun antara perempuan ni. Kalau dia tengok, dia tak tahu beza perempuan ni cantik ke tak cantik, dia tak tahu beza. Jadi budak-budak macam ni boleh kita buka aurat yang biasa. wala yadribna bi arjulihinna, dan janganlah ataupun haram yadribna, hentakkan kaki. Bagi perempuan hentakkan kaki. Biasaannya dulu orang pakai, perempuan yang pakai gelang-gelang kaki yang berbunyi-bunyi, loceng-loceng, hentak kaki bi arjulihinna, akan kaki mereka tu, liyu'lama ma yukhfina, padahal orang tak tahu pun kita ada pakai gelang kaki, tapi tujuan kita hentak kaki tu untuk nak tarik perhatian lelaki. Hukum dia haram. Jadi perempuan ni boleh pakai gelang kaki, tapi kena tutup gelang kaki. Jangan saja-saja hentakkan kaki nak tarik perhatian. Begitu juga perempuan ni haram pakai minyak wangi tu ataupun perhiasan makeup. Makeup ke wangian ni untuk suami, bukan untuk orang lain. Kalau dalam rumah dia tak makeup, tapi kalau dia keluar rumah dia makeup. Jadi makeup ataupun wangian-wangian yang kuat ni menarik perhatian lelaki. Hukum dia adalah haram. Kalau nak pakai sekadar biasa-biasa, mulut merah tu tak payah pakai lah, mulut merah. Pakai untuk hilangkan bau ketiak orang-orang ni, deodoran. Itu tak apa. Kalau wangi-wangian jenis kuat, pakai pula mulut merah dan lain-lain, itu menarik perhatian lelaki. Wa tubu ila Allahi jami'an, maka bertaubatlah kamu. Sekiranya kamu buat seperti mana yang Allah larang untuk kamu buat, bertaubatlah kamu. Wajib kamu bertaubat kepada Allah jami'an, wahai sekalian kamu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan, wajib kamu bertaubat kepada Allah. Dan la'allakum tuflihun, dan sekiranya kamu taat kepada perintah Allah, walaupun kamu dah buat dosa sekalipun dan langgar perintah Allah, tapi kamu bertaubat kepada Allah, la'allakum tuflihun, pasti kamu akan berjaya di dunia maupun di akhirat. Baik, setakat untuk makluman tuan-tuan dan pengurusi itu ada bercakap dengan saya, diminta saya bacakan perkataan dengan bidadari syurga. Jadi saya ambil kesempatan baca sikit tentang bidadari syurga daripada kitab saya lah, bidadari syurga. Sikit-sikit. Lelaki ni Allah jadikan dia sunatullah dia ataupun kebiasaan lelaki ni, dia minat kepada wanita, kepada perempuan. Perempuan pula Allah jadikan sunatullah dia minat kepada perhiasan-perhiasan. Sebab tu di akhirat besok ganjaran bagi lelaki ni, bidadari dalam hadis sebut seorang lelaki yang masuk surga tu sekurang-kurangnya dia ada 72 bidadari, sekurang-kurang 2 isteri di kalangan perempuan yang masuk surga, 70 tu bidadari hurul ain di dalam surga. Itu bagi lelaki, itu sekurang-kurang. Jadi lelaki dia tak peduli dah pada benda lain, istana ke ataupun perhiasan-perhiasan, batu-batu permata, dia tak peduli dah. Dia dapat tu dia dah lupa. Itu lelaki. Kalau perempuan, besok di akhirat Allah akan bagi perhiasan-perhiasan sama ada dalam bentuk pakaian, tu ataupun dalam bentuk batu permata. Setiap ahli syurga akan dipasangkan ataupun dikawinkan dengan hurul ain, sekurang-kurangnya 72 perempuan daripada kalangan penghuni syurga dan 70 di kalangan hurul ain, bidadari.
Jadi isteri Nabi Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa beza antara perempuan yang masuk surga dengan bidadari ni? Siapa lebih cantik? Nabi kata perempuan yang masuk surga tu lebih cantik berbanding bidadari. Walaupun dia mati dalam keadaan tua sekalipun, kulit kerepot dan tua lah, masih tua. Tapi di akhirat esok dia umur dia akan 30 sebaya je, sama ada lelaki ataupun umur 30-an itu. Bahkan perempuan yang masuk dalam syurga tu lebih cantik disebabkan amal ibadah dia, wuduk dia, cahaya, dan juga amal ibadah dia menyebabkan dia menjadi lebih cantik berbanding dengan bidadari yang ada. Dalam Quran Allah sebut dalam surah Ad-Dukhan ayat 54, kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan demikianlah bagi ahli syurga yang lelaki itu kami wazawajna, kami kawinkan, kami pasangkan mereka ini lelaki ini bihurin 'ain, dengan bidadari yang cantik. Bihurin 'ain maksudnya cantik bukan sekadar daripada rambut dia sampai ke hujung kaki dia cantik. Mata dia akan jadikan seperti mana berkacau mata dia, lut sinar, seperti jeli macam tu, lut sinar. Lepas tu dia punya bulu mata dia seperti mana Nabi sebut, seperti mana sayap elang melentik. Dan surah Ar-Rahman akan sebut fihinna qasiratu tarfi lam yatamithhunna insun qablahum wala jan. Pada keduanya taman-taman syurga, bagi setiap seorang tu ada dua taman syurga, ada dua. Satu syurga di luar, satu syurga di dalam, taman-taman syurga tu. Qasiratu tarf. Ada bidadari yang jaga pandangan. Bidadari yang akan tetapkan kepada kita ni, dia takkan pandang lelaki lain. Mata dia 24 jam setiap saat hanya pandang kita. Isteri kita ada juga pandang tempat lain, tapi bidadari ni dia hanya pandang kita 24 jam. Setiap saat dia hanya pandang kita. Pandangan dia tu dipelihara. Lam yatamithhunna insun qablahum wala jan. Dan bidadari yang Allah bagi kepada kita ni tak pernah disentuh ataupun tak pernah dijamah, disentuh oleh mana-mana, sama ada manusia ke ataupun jin. Tak ada yang sentuh dia, khas untuk kita. Dan surah Ar-Rahman juga Allah kata, Allah firman ka'annahunnal yaqut wal marjan, dan bidadari ini seperti permata yakut dan permata marjan. Di sini Allah nak gambarkan bidadari ini kulit dia putih melepak dia seperti mana permata yakut dan marjan. Kalau tuan-tuan pernah tengok permata yakut ni, buah apa, batu delima. Delima ni ada macam-macam warna, ada biru, hijau dan sebagainya. Marjan ni batu permata daripada terumbu karang. Daripada terumbu karang yang warna merah. Pun ada macam-macam warna juga, hitam, biru dan lain-lain. Kalau kita tengok batu permata ni, dia jernih sampai boleh nampak benang dalam tu. Ada dia punya benang dan urat-urat dalam tu, kita boleh nampak. Begitu juga sama kulit bidadari. Bidadari ni kata Nabi, kalau kita tengok kepada pipi dia, kita boleh jadikan cermin, boleh nampak muka kita. Putih melepak kulit, lut sinar, boleh nampak dalam, seperti mana batu yakut, marjan. Dalam hadis, dalam hadis seperti mana tersebut dalam hadis riwayat oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah taala ataupun Imam At-Tirmizi rahimahullah taala daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, innal mar'ata min nisa'i ahli jannah, sesungguhnya perempuan daripada sesungguhnya seorang perempuan min nisa'i, daripada perempuan ahli jannah, daripada perempuan ahli syurga, termasuk juga bidadari ataupun perempuan yang masuk syurga tu. Liyura bayadu saqiha min wara'i,
Kita boleh tengok perempuan ataupun perempuan ahli syurga ataupun bidadari syurga ni, kita boleh tengok putih melepak kulit dia tu, saqiha min wara'i, putih dia tu, kita boleh tengok min wara'i, daripada belakang. Kita duduk di belakang, dia berdiri di depan kita, kita boleh nampak tembus betih tu, jernih. Sab'aina hullatan, walaupun dia pakai 70 lapis baju. Setengah riwayat kata bidadari ni pakai baju-baju yang jarang lah. Dia tak pakai baju-baju yang, jadi 70 lapis. Sepatutnya tak nampak lah kalau kita pakai, walaupun jarang sekalipun. Kalau ada 70 lapis, kalau perempuan biasa ni kita tak nampak lah, apatah lagi nak nampak dalam. Ini nampak dalam, walaupun dia pakai 70 lapis pakaian sekalipun masih boleh nampak dalam betih dia tu. Hatta yura mukhuha, sehingga kita boleh nampak mukhuha, otak ataupun isi dalam betih tu, tulang-tulang dia, darah dia, daging dia, urat-urat dalam kita boleh nampak, punya putih melepak. Kalau perempuan biasa ni, kalau dia putih melepak pun kita boleh nampak urat-urat timbul, itu putih melepak. Tapi di akhirat, perempuan syurga ataupun bidadari syurga ni, kita boleh melihat di dalamnya punya putih melepak. Wadzalika bi anna Allah yaqul, maka sebab itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman ayat 58, ka'annahunna al-yaqut wal marjan, dan bidadari itu seperti mereka itu putih melepak kulit mereka, seperti permata yakut ataupun batu delima ataupun marjan, batu marjan, batu karang, batu permata daripada karang laut. Sebab transparan itu, boleh nampak lut sinar. Itu baru betih, baru kulit. Fa amal yaqutu, dan adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam permata yakut tu, fa innahu hajarun, permata yakut tu batu permata. Lau adkhaltu fihi, anda kata kita masukkan di dalamnya tu silkan ataupun benang dalam batu tu, thumma tausfaitahu, kita boleh nampak benang tu dalam batu. La uritahu min waraihi, maka kamu boleh tengok ataupun boleh nampak benang tu daripada belakang batu, sama ada di depan batu tu ataupun di belakang batu, kita boleh nampak benang. Begitu juga kulit perempuan syurga dan juga bidadari syurga. Dalam surah As-Saffat aku sebut ka'annahunna baydun maqnun, dan kulit bidadari ni putih melepak seperti telur, kata Nabi. Bayd ataupun telur, ulama kata telur unta. Maqnun, yang terpelihara, bukan kulit luar tu, kulit dalam. Putih telur yang berlendir tu, putih-putih jernih tu, seperti tu kulit bidadari. Kita boleh nampak. Kalau kita pecahkan telur tu, yang bahagian lendir, yang lapisan belah dalam kulit, lendir putih jernih tu, itu kulit bidadari. Seumpama tu Nabi umpama. Dalam riwayat yang lain, sampai itu sikit ya. Ada banyak lagi, kita bawa sikit. Seorang lelaki ahli syurga, dia masuk je dalam syurga first time, maksudnya masuk je dalam syurga tu, dia akan masuk dalam rumah dia. Kan ada satu perempuan, isteri dalam syurga. Bila dia nampak dia perempuan syurga ataupun bidadari syurga, dia terperanjat tengok bidadari tu 40 tahun memandang bidadari. Tu tergamam macam tu 40 tahun. Tu baru tengok tu. First time, maksudnya dia masuk dia tengok bidadari tu 40 tahun, mata dia tak berkelip 40 tahun. Dan kemudiannya dia jimuk dengan perempuan syurga tu. Di dalam syurga ni kalau kita jimuk, dia tak ada air lagi kan. Seperti mana kita lelaki keluar air, tak ada lagi. Sedap dia, sedap yang pertama dengan sedap kedua tu tak sama. Dia makin sedap. Ataupun kita dah selesai jimuk sekalipun, kita dah bangkit,
Kemudian kita jimat sekali lagi pun dia tetap darah tu. Bertambah-tambah darah. Tetap sama darah. Dia tak ada pecah darah, dia tetap darah. Lepas tu dia jimat-jimat seolah-olah macam tak ada lagi perempuan lain dah. Tak ada bidadari lain. Ada suara yang bagi tahu, hai si fulan, ada lagi banyak lagi bidadari ni, bukan ni seorang lah. Sampai dia lupa ada lagi. Kata Nabi, seorang lelaki tu ahli syurga, dia setiap hari dia akan jimat perempuan 100 orang. Sekurang-kurang, sebab kekuatan dia 100 orang. Kalau tuan-tuan nak masuk syurga, nak dapat bidadari ni, kuatkan beramal, banyakkan amal. Kalau kita malah-malah amal, tak dapatlah bidadari. Jadi Nabi bagi tahu melalui hadis ni bukan untuk saja-saja untuk jadi halwa telinga, seronok dengar betul. Nak bagi satu semangat untuk kita, motivasi untuk kita masuk syurga. Kalau kita peluk bidadari itu, kita berdepan dengan bidadari itu, kita letak tangan di belakang belikat dia, peluk lah, tak belikat. Kita boleh nampak tangan kita daripada depan. Maksudnya tembus. Kita menghadap, maksudnya dada itu menghadap kita. Kita tengok melalui dada dia tu, nampak tangan kita di belakang. Cukup tak tu kan? Sama ni. Ada banyak lagi. Ini baru kulit. Nabi SAW cerita buat bidadari detail, terlampau detail, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Bila Nabi cerita, sahabat akan tanya, jadi lagi dalam, lagi kupasan Nabi tu lagi dalam. Bila sebab sahabat tanya, subhanallah. Ada tuan nak tanya? Soalan mereka apa yang nak tanya? Ustaz, berkenaan yang tadi pandangan mata dalam zaman sekarang Ustaz, kita kadang-kadang kita tak panggil lah gitu kan. Apa contoh bahawa kita sebagai perempuan kan, bila kita bercakap, kalau kita pandang sudah macam wah, kadang-kadang kita masa pandang dua apa ni, pandang dia lah, kita tak panggil lah. Innama amalu binniat. Apa-apa pun balik pada niat. Bukan maksudnya kita tak boleh pandang terus, tapi pandangan kita tu ada sebab itu. Bukan kerana pandangan kita tu saja-saja nak pandang kosong itu haram. Bila kita pandang, kita nak cakap takkan kita nak menghadap tempat lain. Tapi ada kebanyakan ulama yang nak jaga pandangan. Maksudnya dia takut jadi fitnah, sebab pandangan ni kata Nabi, panahan daripada panahan iblis kan. Jadi walaupun dia bercakap di hadapan perempuan, mata dia ke lain. Dia menghadap perempuan tu, tapi pandangan dia, saya ingat sama ada kiri ke kanan. Kita nak jaga pandangan. Sebab kita takut pandangan kita tu, sebabkan kita tak sunyi, ataupun kita ni ada musuh, syaitan, nafsu kita. Takut pandangan kita tu jadi pandangan. Walaupun kita dah ada isteri sekalipun, kita disebabkan godaan syaitan dan nafsu kita ni, kita nampak orang lain lebih cantik, padahal isteri kita dah cukup elok dah. Tapi kita tengok orang mesti orang lagi cantik lagi. Sebab tu kita banding-bandingkan isteri kita. Kita sebut kat isteri kita, si Pulanah tu, si jiran kita tu, kenapa cantik kami dia, kenapa kat awak tak macam tu, macam ni. Oh. Sebab daripada pandangan kita turun ke hati. Pandangan mata perlu kita jaga. Sebab pandangan kita tu turun ke hati, mengotorkan hati. Walaupun pada asalnya kita pandang, kemungkinan pada awalnya kita pandang dengan pandangan biasa, ataupun tak ada nafsu, tak gairah. Tapi bila kita terlampau pandang, menyebabkan kemungkinan akan timbul nafsu, timbul gairah. Soalan fiqh. Soalan. Baik, betul. Kalau kita nak dapat ganjaran bidadari, bukan ganjaran syurga, pastikan banyak beramal. Antara yang paling mudah sekali, maksudnya mudah tak mudah juga lah. Bagi lelaki ni banyak amal kena buat. Seperti
Kalau sembahyang tu tak boleh sembahyang di rumah, sembahyang berjemaah. Sebaik-baik cara yang Nabi tunjuk. Lepas tu antara ganjaran umat Nabi Muhammad ni banyak faedah, banyak ganjaran. Walaupun umur umat Nabi Muhammad siti usabai 60 hingga 70 tahun saja kata Nabi. Tetapi amal dia boleh mencapai ribuan tahun dengan amal kita tu. Berkat kelebihan yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad, kemuliaan yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad, umat dia pun menjadi mulia disebabkan Nabi itu mulia di sisi Allah, menjadi kekasih Allah. Jadi amal-amal tu amat special lah, istimewa. Antaranya kalau kita sembahyang di rumah, lelaki lah, sembahyang di rumah disyaratkan kita hadir hati. Kalau kita tak hadir hati, tak ada pahala kan? Ditolak pahala. Tetapi dengan kita datang solat berjemaah, Allah bagi pahala sempurna, pahala yang sempurna. Nabi kata, walaupun kita datang masbuk sekalipun, imam dah lepas pada kita dah terlepas rakaat pertama, kita masuk rakaat kedua, masbuk, kita dapat pahala yang sempurna. Walaupun kita datang orang imam dah bagi salam sekalipun, kita datang terlewat, kita masih lagi Allah bagi pahala sembahyang berjemaah yang sempurna. Jadi kita jangan tinggal tuan, sembahyang berjemaah. Kita dikira juga walaupun kita datang orang dah habis sembahyang berjemaah, dah bagi salam tengah wirid, kita datang juga, kita sembahyang di belakang, Allah bagi pahala kita disebabkan niat kita untuk datang sembahyang berjemaah tu, Allah bagi pahala yang sempurna. Jangan kita bangun lewat, kita tak datang. Terutama sembahyang subuh. Sembahyang subuh, Nabi sebut fadilat sembahyang subuh ni bagi lelaki cukup besar. Allah jaga, Allah jamin segala kehidupan dia di dunia dan akhirat. Allah jamin segala keperluan dia, Allah jamin. Disebabkan Allah tak jamin kita, Allah tak jaga kita, Allah kita terpaksa cari rezeki secara susah payah cari rezeki. Dengan kita jaga sembahyang subuh, Allah jamin segala keperluan kita. Allah apa yang kita nak Allah bagi. Sama ada kehidupan di dunia ni, lebih-lebih lagi di akhirat, mulia kita. Dan sembahyang subuh juga berjemaah ni, Allah bagi pahala seolah-olah kita beribadah sepanjang malam, walaupun kita tak pernah bangkit malam tadi. Kita sembahyang isyak berjemaah, Allah bagi pahala ibadah separuh malam, seolah-olah kita bangkit beribadah separuh malam. Lepas tu kita tambah pula dengan sembahyang subuh berjemaah, Allah bagi pahala kita beribadat sepanjang malam. Cuma perlu mujahadah lah tuan, perlu mujahadah. Kalau zuhur dengan asar tu agak payah sikit untuk kita disebabkan kerja dan macam-macam hal. Tapi kalau kita boleh jaga maghrib, isyak dan subuh terutama, hebat, pahalanya cukup besar. Allah jamin segala kehidupan kita, Allah pelihara kita, Allah jauh kita daripada sebarang musibah dan berbahaya. Begitu juga sedekah di pagi hari. Jangan kita, Nabi kata setiap daripada umatku ni wajib bersedekah tiap-tiap hari. Wajib sedekah, terutama di waktu pagi ni. Tuan-tuan datang sembahyang subuh, tuan-tuan bawa walaupun 10% sekalipun sedekah. Allah pasti akan lindung kita pada musibah. Andai kata Allah takdirkan kita kena musibah pada hari itu, disebabkan kita sedekah pada pagi itu, Allah tolak musibah tu. Nabi kata tidak akan bertembung sedekah kita tu dengan musibah. Bila kita dah bersedekah, Allah musibah datang kepada kita, Allah tolak musibah. Jadi itu kehebatan sembahyang subuh tu. Kita datang sembahyang subuh, kita bawa 10% tu, jaga. Sebab kita nak sedekah tiap hari, walaupun 10% sekalipun pastikan masuk dalam tabung, ataupun bagi sedekah pada siapa-siapa. InsyaAllah Allah pelihara kita daripada sebarang musibah dan bahaya. Tak perlu kita nak pasang tak perlu kita buat macam-macam, pasang bodyguard ke apa-apa. Rumah kita Allah pelihara, diri kita Allah jaga, anak-anak isteri kita Allah pelihara daripada musibah. Dengan syarat sedekah tiap hari, jangan tinggal. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ihfazna bil Islam qa'idan wa ihfazna bil Islam raqidan, ihfazna bil Islam qa'iman wa la tuti' min adu wa la hasidan. Allahumma rzuqna fahman nabi wa hifzal mursalin wa ilhamin malaikatil muqarrabin wa afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الرحمن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبي الله ونعم الوكيل لمن بلغ ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي بالمصطفى بلا مقام السدنا واغفر لنا ما مضي واسع كرمي. وأفوض أمري إلى الله نغى بصيرا بالعباد. وأفوض أمري إلى الله نغى بصيرا بالعباد. وأفوض أمري إلى الله نغى بصيرا بالعباد. اللهم ارزقنا فحم النبي وحفظ المرسلين وإلحم الملائكة المقربين وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.